Allah Ta'ala dapat kita sambung Badrut Tamam wan Nujumus Thawaqib pada membicarakan tentang hal ehwal baginda Nabi SAW, keluarganya dan sahabatnya. Berhenti pada perbahasan 24 episod 24 perbahasan Sayyidina Abu Bakar. Diselit pula Sayyidina Abu Bakar kat sini. Sedangkan kita sedang membicarakan tentang Nabi. Kemudian sehinggalah habislah yang kali terakhir Yang kali terakhir cerita pasal apa ni? Sebab dia 2 minggu lepas. Pembesaran Masjid Nabawi. Pembesaran dia. Makin besar. Nabi besarkan sekali je. Kemudian sahabat besarkan lagi, orang makin ramai, besarkan lagi, besar lagi. Sehinggalah sekarang ni besar sungguh. 165,000 macam mana? 165,500. Saya ingat nombor tu. 165,500 meter persegi. Besar. 165,500 meter persegi. Meter, bukan kilometer, meter persegi. Besar tu. Besar. Meter persegi dia gini lah kan. Kali dua tu. Kena kali tu baru jadi tu, nampak asal sampai ratus-ratus ribu pula ni. Sebab dia meter persegi, dia persegi. Besar. Sehingga kan mempunyai 257,000 orang jemaah boleh masuk dalam satu masa dalam Masjid Nabawi. Yang asalnya asalnya kecil aja. Dia besar. Sekarang ni 257,000 jemaah dalam satu masa. Itu sebelum buat renovation. Baru ni saya pergi baru ni tu, renovation ini tak tahulah lagi besar mana. Ada 17 muazzin, tukang azan, ada 6 orang imam, ada 1,620 pekerja. Yang mana pekerja tu orang Malaysia tak boleh kerja. Saya dah cerita dah sebelum ni kan, kenapa orang Malaysia tu memang tak boleh kerja situ. Orang Malaysia tak boleh, orang Amerika, orang London tak boleh. Ada beberapa bangsa je yang dibenarkan. Yang kita biasa nampak Bangladesh, Myanmar, kita biasa nampak. Kenapa tak ada Melayu Melayu pun nak ramai. Malah kalau kerja free tak bayar gaji pun tak apa. Mesti ada orang nak. Jadi tok siap lah kita kata. Mudah kata tok siap. Tak bergaji pun orang nak. Bergaji lagi lah orang nak. Tapi tak ada orang Melayu. Kenapa? Memang tak boleh. Tak dibenarkan. Dia kerajaan Arab Saudi, kerajaan Saud ni, dia buat apa kita panggil kasta. Bunyi teruk sangat kasta. Dia buat bangsa-bangsa tertentu dia letak satu martabat yang tinggi, maka dia tak boleh kerja tok siap lah. Kita duduk tinggi juga. Kerana ada juga orang Melayu yang buat bahagian-bahagian, contoh buat apa? Rel, kereta api dia, laju dia. Adalah berapa? Duk berebut dengan Bin Laden. Bukan Osama. Memanglah sebenarnya Bin Laden tu daripada keturunan Osama lah. Osama Laden tu. Tapi keluarga dia. Kan situ pergi Bin Laden kan. Tu ialah tu keluarga Osama tu lah. Cuma bukan dia tu lain. Keluarga dia memang kaya. Memang bisnes. Berebut lah, kontrak. Maka orang Melayu ada dapat buat beberapa. Ada yang buat terowong, ada yang buat macam-macam. Dapat. Maka dia dipanggil pekerja profesional. Malaysia, orang Melayu dia panggil pekerja profesional. Jadi dia tak boleh kerja tok siap. Sayang tak? Itulah sayang. Macam mana? Dibesarkan. Sehingga sekarang besar. 257,000 jemaah. Berkeluasan 165,500 meter persegi. Ya Allah. Asalnya ada 3 pintu. 3 pintu sekarang. Asal Nabi buat. 3 pintu aja. Sekarang ada 100 pintu.
Tak tahulah lepas renovation ni jadi banyak lagi. 100 pintu. Pintu yang ke-39, Babun Nisa, Sayyidina Umar buat satu pintu, masa zaman Sayyidina Umar, tambah lagi satu pintu untuk perempuan. Sampai sekarang, pintu tu 39. Lelaki tak boleh masuk. Try lah, memang kena halau dengan askar dia, polis dia. Tak boleh. Dia bertentangan dengan bakit. Bila nak pergi bakit tu, tunggu. Ada orang sembahyang jenazah, tunggu. Dia buka je masuk. Tengok perkara kat dalam tu macam mana. Dia tak buka suka-suka, suka tak boleh. Tak boleh masuk suka-suka. Kita berhenti kat situ lah cerita. Dah dibesarkan, kemudian nak ceritanya Nabi dah wafat lah masa tu. Cuma dia nak cerita tiba-tiba keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Kelebihan dia. Sedangkan kalau saya tengok, kelebihan Sayyidina Abu Bakar ada akan datang. Akan dibicarakan akan datang. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa muka surat ni? 1 line, 2 line, 3 line, 4 line. Kelebihan Sayyidina Umar ada dah. Tapi dia sebut juga dekat sini sikit. Sebut sikit di sini. Nanti ujung nanti ada lagi sekali lagi. Kenapa 2 kali? Tak tahulah. Pengarang kita buat gitu, baca je lah. Sebab kita sedang membicarakan tentang Nabi. Kenapa selit Sayyidina Abu Bakar? Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ada bab dia nanti kat belakang. Saya pun heran juga kenapa dia letak. Sebab dia nak cerita yang ada kena-mengena dengan Nabi juga. Jadi kalau cerita dekat belakang nanti macam dah putus pula. Dah habis cerita Nabi, cerita pasal sahabat, lepas tu cerita Nabi balik. Macam mungkin susunan dia tak cantik lah. Habis tu macam mana? Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, biar Sayyidina Abu Bakar saja. Habis ni cerita balik Sayyidina Abu Bakar awal-awalnya sebab ada kena-mengena dengan Nabi kat situ. Saya rasa macam tu lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Maka pada hari Rubu', ini kalau baca yang Jawi ni apa benda pula Rubu', Rabu. Rubu' tu 4. Rabu. Pada hari Rubu', pada hari Rabu, sebab Rabu-Rabu tu asal Rubu' lah. Arba'ah, 4. Khamis, khamsah, 5. Jumaat tak ada. Jumaat lah, maksud tak ada nombor, Sabtu sab'ah, 6. 5 dia lompat khamsah 5. Jumaat tak ada. Tak ada nombor di situ. Sabtu sab'ah, 6. Jadi maknanya kalau ikut nombor 1 2 3 4 5, lepas tu Jumaat, lepas tu 6. Sebab tu Jumaat tu special, penghulu, dia tak boleh ada nombor. Yang lain semua 6 hari tu semua ada nombor. Malah kita panggil dengan panggilan nombor. Tapi Jumaat tak ada. Sebab Jumaat tu ketua dia, penghulu. Penghulu je tak boleh ada nombor. Aku special, kosong kot. Aku special. Sab'ah. Ahad, satulah. Ahad, satu. Wahid. Isnani, isnani. 2. Selasa, salasah kan? Salasah kan takkan tak tahu. Salasah 3, hari Selasa. Rabu, arba'ah lah. Arba'ah lah Rabu, hari Rabu. Khamis, hari kelima, khamsah. Jumaat, tak ada nombor. Jumaat. 6, Sab'ah dan sebagainya. Seterusnya Sabtu, Ahad. Ulang lah. Rubu', pada hari Rubu', pada hari Rabu. Pada hari Rabu jadi apa? Daripada akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar, Muharram, Safar kan. Akhir bulan Safar, hari Rabu. Hari terakhir Rabu bulan Safar. Apa yang jadi? Memula dengan Nabi SAW oleh sakitnya. Nabi mula sakit. Nabi mula sakit. Sebab tu dia cerita walaupun kelebihan Sayyidina Abu Bakar tapi ada kena mengena dengan Nabi. Nabi sakit mula Safar, bulan Safar ujung hari Rabu. Maka demam, sakit Nabi tu demam. Dan sakit kepala. Dan sakit kepalanya yang maha mulia. Sebab itulah ada petua lah. Kita tak panggil, kita tak kata hukum, kita panggil petua lah, orang tua-tua. Bukan petua. Dia bukan panggil petua, dia panggil apa? Jika seorang tu tak pernah sakit kepala, tak pernah demam, hati-hati. Gitu. Setiap orang mesti sakit kepala, mesti demam. Sekurang-kurang sekali seumur hidup. Jika tak pernah sakit kepala, tak pernah demam, itu adalah
kita panggil sunnah Fir'aun. Sunnah Namrud yang kejam-kejam ni. Sebab dia orang tak pernah. Ada beberapa nama-nama besar lagi lah, raja-raja yang mengaku Tuhan. Kenapa dia boleh mengaku Tuhan? Logik ke orang boleh mengaku Tuhan? Tak logik. Tiba-tiba dia boleh mengaku Tuhan. Dan orang percaya dia mengaku Tuhan satu hal, dia tak sedar ke diri dia tu orang. Takkan dia boleh mengaku gitu-gitu, dia sedar. Tapi macam mana dia boleh mengaku Tuhan juga? Namrud, yang besarnya Namrud dengan Fir'aun. Sebab dia tak pernah sakit. Bersin pun tak pernah. Bersin pun tak pernah. Sakit kepala semua tak pernah, demam tak pernah. Maka sebab tu dia tiba-tiba dia rasa dia Tuhan. Kalau kejap-kejap sakit lutut, kejap-kejap sesama, kejap-kejap sakit kepala, kejap-kejap demam, kejap-kejap cerit beret. Tiba-tiba mengaku Tuhan. Tuhan apa cerit beret? Jadi dia sendiri pun tak tergamak nak mengaku Tuhan. Orang pun tak tergamak nak mengaku dia Tuhan. Tapi ada nama-nama besar yang zalim lah. Nama-nama besar dalam kisah-kisah yang kita ceritakan, bersanggup mengaku Tuhan dia. Mesti ada sebab. Pertama, kekuasaan. Memang kuasa sungguh. Kuasa sungguh. Jadi mana yang dia tak mengaku Tuhan? Bukan kuasa sikit-sikit. Bukan setakat je menteri ke apa. Kuasa sungguh. Kaya sungguh. Bukan kaya sikit-sikit. Kaya sungguh. Sampaikan akhir sekali mengaku Tuhan. Betul lah. Jadi ada sebab mereka mengaku Tuhan. Bukan saja-saja hari ni aku nak try nak mengaku Tuhan. Aku Tuhan. Tak, dia ada sebab daripada kecil je. Sehingga dia yakin dia Tuhan dan dia beritahu orang dan orang yakin dia Tuhan juga. Okay. Sebab dia tak pernah. Jadi setiap orang biarlah ada demam, ada sakit kepala. Maksudnya sekurang-kurang sekali seumur hidup. Bimbang, takut dengan tak sakit tadi. Sakit tandanya, dia kita bayang, kenapa kata mesti sakit? Tapi bukan sakit aja nak kerja tak boleh. Mesti ada sakit. Bila sebut sakit, bukan kanser Kanser tu sakit berat. Sakit-sakit biasa. Pening-pening. Setahun sekali ke? Dan tu lah. Cantik lah tu. Kerana, cuba kita bayangkan. Kalau tak sakit, mudah tak nak sebut kat mulut? Allah. Payah nak sebut. Kalau boleh sebut, selalu kita sebut kat rumah. Tak sebut pun. Hari ni belum tentu sebut. Kecuali dalam sembahyang, baca Quran tak kira tu. Yang saja-saja sebut. Tapi cuba sakit. Tiba-tiba mari automatik kat mulut. Allah. Nak bangun. Allah. Cuba tak sakit lutut. Tak ada Allah tu Jadi sebab tu kena sakit supaya boleh ingat pada Allah. Supaya mengingatkan mati. Supaya mengingatkan kita ni lemah dan sebagainya. Cuma tak naklah sakit berpanjangan sampai tak jadi kerja. Tak nak juga. Sakit-sakit yang dapat menyedarkan. Cukup lah. Sakit yang dapat menyedarkan kita. Kita nak sakit yang dapat menyedarkan kita. Sakit-sakit sikit, simple-simple sesama ke apa kan. Sakit perut, cerit beret ke apa kan. Yang menyebabkan kita rasa macam terasalah kita ni lemah, terasa kita ni hamba, terasa perlukan Allah, perlukan Tuhan, terasa. Cukup lah. Lepas tu elok dah cukup lah tu, dah rasa tu, nak elok balik lah, tak nak sakit terus. Sebab apa kena rasa? Sebab kita ni bukannya senang nak ingat. Nak ingat Tuhan. Demam sakit kepala Nabi yang maha mulia. Ini antara adab. Bila sebut anggota Nabi dia sebut yang maha mulia. Ataupun yang mulia. Rambut Nabi yang mulia, tangan Nabi yang mulia, kaki Nabi yang mulia, itu adab. Jadi bila sebut apa-apa anggota Nabi, kata yang mulia. Dan mengisyaratkan ia akan sebagai isyarat yang zahirah, yang nyata. Maka dia mengisyaratkan, memberi erti yang zahir. Memberi orang yang pandai, orang cerdik macam tu, dia tengok Nabi sakit tu, dia tahu dah. Memberi erti. Orang yang tak nak fikir, dia tengok Nabi sakit. Nanti eloklah tu. Gitu aja. Tapi orang yang cerah mata hati, dia tengok Nabi sakit macam tu, dia tahu dah. Dia dah nampak. Dia telah terzahir. Isyarat yang zahirah, telah terzahir isyarat maksud sakit Nabi tu dengan khilafah Abi Bakar As-Siddiq, dengan dipujinya baginya di atas mimbar. Dan pertama bila sakit, itu antara petanda. Okay.
Tapi siapa berani cakap kan? Nabi kan, siapa berani cakap Nabi ni nak wafat ke? Tak ada orang berani. Cuma itu petanda, isyarat yang zahir. Dan lagi antara isyarat yang zahir juga, Nabi naik atas mimbar, tempat wajah khutbah lah. Nabi naik atas mimbar, Nabi puji Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti dia. Itu itulah antara petanda dah. Maka tatkala faham ia, Nabi dia tak sebut macam Sayyidina Abu Bakar, nanti kalau aku wafat kau ganti aku ya. Nabi tak sebut gitu. Kalau Nabi sebut gitu, tak adalah berlaku beberapa hari tu pemilihan siapa nak ganti Nabi. Lama nak ganti tu. Isnin wafat, hari Rabu. Berapa hari baru ke bumi dimakamkan Nabi tu. Setelah setengah kata 2, setengah kata 3 hari setelah Nabi wafat. Lamanya. Kita pagi meninggal, malam apa? Terus tanam tengah hari tak? Kenapa Nabi lama-lama ni? Sampai 3 hari lah kita kata. 3 hari. Isnin, Selasa, Rabu. Sebab nak menguruskan siapa nak jadi. Takkanlah nak menguruskan siapa nak jadi ketua ganti Nabi, sampaikan Nabi sendiri sampaikan tak dikebumi, tak dimakamkan Nabi. Teruk sungguh tak teruk. Itu antara petanda. Kalau kita tengok, kita fikir, kita faham. Sahabat orang yang paling faham agama. Sebab paling dekat dengan Nabi, anak didik Nabi, anak murid Nabi. Sahabat. Takkan dia tak reti bila meninggal kena tanam cepat-cepat kan? Kena bumi cepat-cepat. Takkan dia tak reti sampai berapa hari tu? Paling-paling pun hari ini, esok tu dah lah. Itu pun dah lama dah rasa. Ini sampai melangkah hari. Kenapa? Sahabat nak bagi tahu kat kita lah. Kalau kita cerdik, kita fikir. Memilih pemimpin tu, kerajaan sangat besar. Sangat besar. Sehingga kan, Nabi pun lambat sikit. Tapi adalah sebab-sebab yang lain. Itu antara sebab. Benda tu bukan benda kecil. Biarlah siapa merintah pun. Janji kita dapat makan, cari kerja, tak ada orang tembak, tak ada orang bom. Cari makan boleh. Dan boleh pergi masjid, tak ada pula bom ni kena masjid ni kena bom, surau ni kena bom, tak ada. Nak sembahyang boleh. Nak puasa boleh, nak bayar zakat boleh, nak pergi haji boleh. Cukup tak payah fikirlah siapa yang perintah kita, tak kisahlah orang kafir ke orang Islam, biarlah. Tak boleh. Sahabat tunjuk kan. Kena fikir. Malah sepatutnya Nabi lepas selesai mandi dan sebagainya, kita akan bincang bab tu nanti, ke bumi teruslah, makam terus. Kenapa sampai setengah ulama kata 3 hari? Lama tu. Kerana nak pilih siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Semua ada layak. Kita nak kira demokrasi ke macam mana ni? Siapa nak kira angkat tangan undi ke macam mana ni? Berhari-hari. Kalau sekali tengok, apa teruk sungguh. Nabi ada kat situ tu. Sibuk nak cari pangkat. Bukan. Ini sekarang ni yang duk perang tu. Dekat Rom, tengah perang. Nak suruh balik ke, nak suruh cerita macam mana tu? Ada yang nak kalah belah sini. Nak suruh tambah askar ke macam mana tu? Yang belah sana, yang belah sini, yang belah sana. Orang nak bagi zakat banyak-banyak ni. Nak letak Baitul Mal ke, nak buat macam mana? Tu siapa nak uruskan? Mesti kena ada ketua. Kalau tidak, macam mana negara boleh rubuh. Makna benda tu penting. Kita tak boleh kerja kita celak mata pergi kerja, lepas tu balik, celak mata pergi kerja, balik main dengan anak bini, celak mata pergi kerja, petang balik, tak peduli ke orang buat kenduri ke, tak peduli gotong royong, tak peduli masyarakat, tak peduli apa jadi dengan remaja kita, tak peduli semua tak peduli. Kat sana telanjang, kat sini telanjang, istilahnya tu lah. Tak cukup kain kat sana, tak peduli. Yang penting aku pergi balik, cukup time cuti sekolah, balik kampung. Time ada duit lebih sikit, pergi bercuti. Lepas tu balik, pergi kerja, balik pergi. Islam tak gitu. Itu bukan, Islam bukan begitu. Dia kena fikir masyarakat. Dia ada masyarakat. Bila ada masyarakat, dia ada pemerintahan dan sebagainya. Kena fikir. Bukan suruh politik 24 jam. Orang menyampah juga. Asal keluar kat mulut politik, orang marah juga. Tapi kena fikir, cukup. Kena fikirkan. Siapa yang perintah kita? Kena fikir. Tak kisah. Tak boleh, kena kisah. Boleh ke orang macam ni? Boleh ke macam ni? Macam ni kita nak buat? Okey dah. Cukup lah. Cukup lah. Bukannya hari-hari suruh fikir. Tapi kena fikir. Tak boleh kalau tak fikir. Buktinya, Nabi dikebumikan tu,
dimakamkan lambat kerana nak memilih pemimpin. Daripada situlah keluar macam-macam hukum. Kalau kata berlaku pilihan raya, tapi waktu tu kita dapat pergi haji, mana lagi nak pergi? Dapat yang haji ni bukan yang T20 33,000 yang baru naik baru ni, bukan. Yang 12,000. Yang B40. Kalau kita tolak, silap-silap tahun depan tak dapat. Tapi dalam masa yang sama, tarikh yang sama ada pilihan raya. Yang pergi buat tahun tu buat apa? Entah, hal pelik juga. Kita buat masalah lah. Buatlah yang lain. Dia buat tahun tu. Pernah jadi sekali kan dulu. Saya tak ingat tahun bila. Jadi keluarlah hukum. Kita dengar, oh hukum pelik lah hukum ni. Haji ni rukun Islam. Takkan nak mengundi kot, takkan nak tolak kot. Gitu lah. Akhir sekali berlaku beberapa pendapat. Akhir sekali ada orang duduk kutuk-kutuk sedangkan dia tak faham. Yang mana keutamaan, aulawiyat, mana utama. Dia tak faham. Kita bukan suruh politik, kita bukan suruh fikir negara 24 jam. Itu bagi orang yang memerintah negara lah. Kita cuma kena fikir, tak boleh, saya nak bagi tahu, tak boleh kerjanya kerja, makan, cari yang viral, pergi cari, balik kerja, pergi, balik, mati. Tak boleh gitu, tak boleh. Tu je nak bagi tahu. Kena fikir sama. Kena fikir. Sahabat tunjuk kat kita tu. Okey. Dan mengisyaratkan ia akan isyarat zahiriah dengan khilafah. Dia puji Sayyidina Abu Bakar, tapi bukan puji direct. Orang yang fikir je boleh faham. Bila turun ayat apa? Lupa dah. Tadi ingat ayat yang pada hari ini telah sempurnalah. Apa? Al-yaum tak dengar? Apa? Butir kat sikit. Bagi bagi mula-mula dah boleh dah saya sambung. Macam mana? Seorang pun tak apa. Tapi bunyi macam ada orang macam betul. Pada hari ini telah sempurnalah agama kamu. Telah sempurna agama kamu. Sahabat yang bila turun wahyu, turun Quran ni, ada yang menangis. Al-yawma tu yang nak sebut tadi. Ada juga wakil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Betul tak? Kalau ada salah kena betul tu. Al-yawma akmaltu lakum kan. Pada hari ini dah sempurna dah. Dah sempurna agama kamu. Nikmat-nikmat Islam, iman sudah sempurna. Jadi bila dah sempurna, sahabat yang ni dia fikir sikit, menangis. Asal pula nangis tu wahyu tu. Sebab bila dah sempurna, agama kamu sempurna, maknanya perlu tak lagi Nabi? Tak perlulah, nama Nabi dah wafat, tak sedih. Tapi ada sahabat, seronok. Sebab apa? Agama kita dah sempurna, wahyu semua dah turun, semua dah cukup. Ada yang seronok, malah ramai yang seronok. Tapi ada 2-3 orang nangis. Sebab apa lepas ni biarlah, tak adalah Nabi. Kalau tak ada Nabi, takkan kita akan rindu kat Nabi nanti? Macam mana? Dia nampak lain. Okey. Jadi Nabi naik atas mimbar, pertama Nabi sakit, demam, sakit kepala. Kemudian Nabi naik atas mimbar, puji Sayyidina Abu Bakar, tapi sebahagian orang je tahu. Tak sebagai orang faham apa yang Nabi nak cakap. Nabi cakap apa ni? Maka tatkala faham ia, padahal tiada faham segala sahabat. Sayyidina Abu Bakar faham. Nabi cakap secara umum, tapi sahabat lain tak faham. Tak faham maksud tersirat di sebalik yang tersurat. Sahabat faham tersirat, Sayyidina Abu Bakar faham yang tersurat. Akan sabdanya pada akhir khutbahnya, iaitu apa Nabi kata yang Sayyidina Abu Bakar faham lain, sahabat lain faham lain. Bahawasanya seorang hamba yang diberi pilihkan dia antara bahawa diberikan dia akan bunga-bungaan dunia dan barang yang ada pada sisinya, maka memilih ia akan barang yang pada sisinya. Cakap gitu. Pada hari ini Nabi kata ada seorang hamba diberi pilih antara bunga-bungaan dunia. Kalau bahasa kita sekarang harta dunia lah.
pangkat, semua tu dunia. Diberi dunia, nak diberi dunia, dipilih untuk dunia dan barang yang ada di sisinya dan agama. Sebab waktu tu kan dia kawan dengan Nabi. Sama ada nak ikut Nabi tapi silap-silap jadi miskin. Tak boleh lah. Silap-silap pangkat kena pecat. Tapi kalau pilih bunga-bungaan dunia, mungkin pangkat akan naik, mungkin lagi kaya, dia hormati sebagainya. Maka memilih ia akan barang yang pada sisinya. Dia pilih Nabi juga. Siapa yang tahu? Sayyidina Bakar lah. Waktu tu kan semua orang tak percaya Nabi. Sayyidina Bakar je yang percaya waktu tu. Lebih lagi Sayyidina Bakar. Sebab tu namanya As-Siddiq, yang membenarkan. Maka faham Sayyidina Abu Bakar bahawa Rasulullah menghendaki dengan katanya seorang hamba, dengan katanya seorang hamba, maka Sayyidina Abu Bakar pun faham. Maksudnya bahawasanya seorang hamba diberi pilih. Seorang hamba tu siapa? Seorang hamba tu siapa? Seorang hamba tu. Siapa seorang hamba tu? Fahamlah Sayyidina Abu Bakar bahawasanya seorang hamba tu dia. Okey. Maka bila macam tu, itu dirinya. Maka menangis ia. Menangis Sayyidina Abu Bakar dan bersembah ia. Kenapa dia menangis? Antaranya dia faham terus lah Nabi dah wafat dah ni. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami tebus akan dikau ya Rasulullah dengan segala bapa-bapa dan segala ibu-ibu kami. Maksudnya kalau nak ditebus tu, maksud kalau nak suruh pilih bapa dan ibu, tetap kami pilih kamu, iaitu agamalah Allah dan Rasul. Dan memang itu pun turutannya, Allah, Rasul, lepas tu baru ibu bapa kan. Maka membetulikan dia oleh Nabi SAW dengan sabdanya. Maka pergi duduk depan Nabi lah. Lepas dah dia cakap macam tu, Nabi cakap macam tu, pakat-pakat pergi duduk kat Nabi, duduk depan. Bahawa terlebih kepercayaan manusia atasku pada taulannya dan pada hartanya. Nabi sambung lagi. Bila Sayyidina Abu Bakar terasa dia, memang aku dah ni. Orang lain tak perasan, tak tahu. Dia ingat hamba tu secara umum lah kan. Kemudian Nabi sambung lagi, bahawa terlebih kepercayaan, dia percaya dekat aku, atasku pada taulannya. Dia percaya dekat kawannya, taulan Nabi lah, daripada percaya orang manusia lain. Yang kata manusia lain kan tak percaya Nabi. Dia kata Nabi bohong apa semua, dia tak percaya. Dia tidak percaya kepada orang lain, tapi percaya kepada taulannya, percaya pada Nabi. Dan pada hartanya itu, dan termasuklah harta, sanggup bagi harta. Sebab memang pun banyak Sayyidina Abu Bakar bagi. Banyak. Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta. Sayyidina Umar bagi separuh, Sayyidina Abu Bakar bagi semua. Kemudian Nabi tanyalah, apa tinggalkan kau? Semua kau bagi ni, wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jawab, cukuplah tinggal kepada aku Allah dan Rasul. Cukuplah Allah dan Rasul. Lain macam dia punya tu. Dan jikalau aku mengambil daripada ahli bumi ini akan Khalil, Nabi cakap lagi, kalaulah, ini Nabi cakap secara terang, kalaulah aku nak pilih Khalil ni sahabat lah, nak cari kawan. Dan jikalau aku mengambil daripada ahli bumi ini akan Khalil, aku nak cari kawan, nak cari sahabat sehidup semati, niscaya aku ambil Khalil ni sahabat, boleh kata sedara pun boleh kata. Kalau aku nak cari sedara, kalau aku nak buat macam sedara, niscaya aku akan ambil Abu Bakar. Niscaya aku ambilkan Abu Bakar akan Khalil. Niscaya aku akan ambil dia jadi kawan aku. Padahal memang pun kan. Tetapi
saudara pada pihak Islam, bukan saudara dari sudut nasab. Sebab apa Nabi sebut macam ni? Tak payahlah cakap, orang faham lah. Takut-takut nanti dia kata pula Sayyidina Abu Bakar ni, kalau bawah tu semua keturunan Nabi. Sebab Nabi kata saudara, takut orang salah faham. Bahasa Nabi kadang-kadang orang salah faham kan. Nabi takut-takut Nabi cakap maksud lain, orang faham lain. Sebab Nabi kata Sayyidina Abu Bakar tu khalil dia, saudara dia. Maknanya keturunan Sayyidina Abu Bakar semuanya ahli bait, keturunan Nabi. Jadi macam tu lah. Bukan keturunan tu. Bukan. Habis tu dari sudut Islam. Dari sudut Islam. Kemudian sabdanya, tiada tinggal di dalam masjid ni. Habislah cerita. Dan sabdanya, kemudian sabdanya, tiada tinggal di dalam masjid pintu yang terus kepadanya, melainkan ditutupkan, melainkan pintu Abi Bakar. Lepas pada tu pintu semua tutup, pintu masjid. Maksudnya pintu nak masuk masjid tak tutup. Rumah Nabi kan dalam masjid tu, bersambung kan. Jadi orang nak pergi ke masuk masjid boleh masuk masjid. Orang nak pergi ke rumah Nabi, dia kena masuk ke masjid juga. Nabi kata tutup semua pintu, maksudnya aku tak nak terima tetamu kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar dia ada pintu untuk dia masuk sendiri ke jumpa Nabi. Yang tu buka. Jadi kalau nak jumpa Nabi, kena jumpa Sayyidina Abu Bakar dululah. Tapi Nabi tak nak jumpa, yang lain semua tutup. Itu maksud dia. Kemudian mengkuatkan ia akan pekerjaan khilafah. Kemudian mengkuatkan ia akan pekerjaan khilafah dengan menyuruhnya dengan soreh. Kemudian lagi, Nabi dah beberapa perkara tadi Nabi beritahu. Kalau nak cari kawan, cari Sayyidina Abu Bakar. Kalau akulah nak cari saudara, kalau aku boleh pilih saudara, macam tu kot, aku akan pilih Sayyidina Abu Bakar jadi saudara aku. Tapi tak boleh jadi saudara, dia kena ikut nasab, keturunan. Tapi maksudnya Nabi naklah sangat. Itu satu dah membawa maksud Sayyidina Abu Bakar ni lebih. Yang kedua, tutup semua pintu. Tapi nak ke rumah aku tak nak terima tamu, sakit. Tapi kalau melalui pintu Sayyidina Abu Bakar, buka, Sayyidina Abu Bakar boleh pergi jumpa Nabi bila-bila masa. Lagipun anak dia isteri Nabi kan, Aisyah. Jadi tak adalah masalah aurat sangat. Di rumah tu rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi tak adalah masalah aurat. Kalau yang lain, Hafsah ke isteri Nabi yang lain, kan bila orang masuk kan ada masalah aurat, susahlah sikit. Ini anak dia, jadi tak ada masalah. Anak dia. Lepas tu pula menantu dia. Menantu apa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi sebab tu dibuka. Dan kalau orang nak jumpa benda penting sekalipun, kena tanya Sayyidina Abu Bakar dulu. Yang lain semua tutup, tak boleh jumpa dah. Kat situ menandakan Nabi nak wafat. Setengah orang yang faham dia kata Nabi nak wafat dah. Yang faham. Yang boleh faham juga Sayyidina Abu Bakar ni lebih lagi. Tadi dah sebut dah kalau nak cari kawan. Ini sebut lagi. Maknanya 2 kali dah lebih daripada orang lain. Dengan soreh, Nabi suruh pula kali ni dengan soreh, dengan jelas pula. Yang tadi kias-kias. Semua tu kias lah tu kan. Nak cari saudara, cari macam Sayyidina Abu Bakar. Tutup pintu Sayyidina Abu Bakar je buka. Tu kiasan lagi. Ini secara soreh pula, secara terang. Apa dia? Akan Sayyidina Abu Bakar bahawa sembahyang ia dengan manusia. Dia suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ini antara masuk lagi. Jadi kalau nak lantik ketua, lantik siapa? Sayyidina Abu Bakar lah. Macam tu lah. Pengganti Nabi. Pengganti Nabi. Kalau orang fikir, dia boleh faham. Dia boleh faham. Sebenarnya Nabi pengsan beberapa kali. Nabi nak semayang, lepas tu pengsan. Nabi jaga. Dah masuk waktu dah. Dah masuk waktu. Sembayang. Perintahkan Bilal untuk azan sebab dah masuk waktu. Lepas tu suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Lepas tu pengsan lagi. Jaga balik, dah masuk waktu. Dah masuk waktu. Suruh Bilal azan, lepas tu suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Pengsan lagi 3 kali. Nabi pengsan. 3 kali. Lepas pada tu
Sayyidina Abu Bakar pun jadi imam. Jadi imam. Nabi sembahyang seorang-seorang masa tu. Nabi tak keluar. Nabi sembahyang seorang. Mari kita baca ni. Maka ni akan Sayyidina Abu Bakar bahawa sembahyang ia dengan manusia. Sembahyang manusia tu maksudnya jadi imam, yang lain jadi makmum lah. Dia suruh Sayyidina Abu Bakar. Maka sembahyang Abu Bakar dengan manusia 17 sembahyang. 17 kali. 17 waktu. Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi sembahyang seorang-seorang lah. Tak keluar. Dan yang tinggal daripada sembahyang di dalam masa sakitnya, Nabi masa sakit sembahyang juga. Sembahyang macam mana? Sembahyang ia sendiri dengan mereka itu. Sembahyang sendiri, sembahyang seorang lah. Sembahyang seorang, tak keluar. Dan telah warid sehinggalah hari yang terakhir. Dan telah warid. Warid ni datang. Kalau kita sebut kisah yang disampaikan oleh para sahabat, kita sebut telah datang kisah kepada kami. Telah datang. Kita tak cakap telah turun. Kita cakap telah datang. Kalau hadis Nabi beritahu begini. Dan kita dengar hadis tu. Dan kita berkata telah datang hadis. Warid juga. Telah datang. Hadis, apa cerita melalui Nabi, cara kita cakap adalah, perkataan yang kita guna adalah warid ataupun datang. Telah datang kisah Nabi menceritakan. Warid datang. Tapi kalau kita cerita tentang ayat Quran, kita istilahkan nuzul, turun. Turun. Tapi kalau hadis ataupun riwayat, kita istilahkan warid. Itu kalau sebut warid dah tahu dah. Jadi tak bolehlah sebut telah warid. Warid tu ayat Quran ke apa? Tak. Sedangkan ayat Quran pun kita boleh kata telah datang juga. Telah datang ayat Quran kepada kami. Boleh je, kan? Tapi bila sebut biasanya digunakan bila warid, maknanya bukan daripada Jibril lah, bukan dari ayat Quran, bukan. Tapi kalau kata warid maknanya daripada Jibril beritahu Nabi, tapi bukan ayat Quran. Ataupun Nabi yang menceritakan, maka dia panggil warid, telah datang kepada kami. Kalau ayat Quran, telah turun pada kami. Tu je beza. Tu dia punya penjodoh bilangan dia panggil. Penjodoh bilangan. Itu adalah telah datang. Ada yang tak ada penjodoh bilangan bagi orang Melayu. Kalau kita nak kata malaikat, apa? Tak ada. Seorang, seekor, sebuah, sebiji, sehelai, seorat, tak kena. Penjodoh bilangan tak ada. Jin pun tak ada. Berani cakap seekor jin, balik kena kacau nanti. Cakap. Nak kata apa? Tak boleh. Allah tak boleh juga. Tak ada penjodoh bilangan. Tak boleh kata apa? Seorang, tak boleh. Tak boleh. Seorang Tuhan. Mana boleh? Habis apa? Nak cakap apa? Tak ada. Macam tu juga malaikat. Datang 3 orang malaikat. Orang apa malaikat? 3 ekor. Nak kena sepak dengan malaikat cakap 3 ekor. Apa? Tak apa, tak ada. Tapi kita panggil 3 malaikat. Macam tu lah. 3 malaikat. 3 jin. 3, ada juga guna 3 orang malaikat. Orang tu bukan masuk orang. Sebab dah tak ada dah. Pinjam ajalah orang, jadilah. Allah pun orang panggil orang juga. Tapi bukan sebab Allah tu orang. Sebab tak ada yang lain panggil orang. Sebelum Allah cipta kita, Allah duduk seorang-seorang. Seorang-seorang tu bukan kata Allah orang. Sebab tak ada. Nak cakap apa? Kalau nak cakap bahasa, kita boleh cuba reka lah. Sebelum Allah mencipta makhluk, Allah ada, telah ada. Telah ada, Allah telah ada. Nak cakap telah ada sendiri-sendiri macam mana? Seorang-seorang lah. Allah ada seorang-seorang lah. Oh, apa kata Allah tu orang? Bukan. Tak ada penjodoh bilangan, aku pinjam. Sebab orang yang paling mulia. Pinjamlah orang. Tapi bukan bermaksud Allah tu orang. Bukan bermaksud datang 3 orang malaikat. Bukan maksud malaikat tu orang. Dah tak ada nak cakap apa. Begitulah. 3 orang jin. Kenapa? Dah tak ada penjodoh bilangan. Tapi yang ini ada penjodoh bilangan dia. Kalau riwayat ataupun daripada Nabi, kita panggil warid ataupun datang. Adalah, telah datang. Kalau ayat Quran, dia panggil nuzul atau turun. Okey. Bahawa mendengar ia telah datang. Bila sebut telah datang, telah warid daripada riwayat, cerita-cerita ataupun daripada Nabi. Bukan ayat Quran lah warid ni.
bahawa mendapat ia ringan. Riwayat ni, mendapat ia ringan, ia akan ringan pada hari yang wafat ia di dalamnya. Hari Nabi nak wafat, tapi tak wafat lagi. Nabi rasa sihat sikit, ringan. Nabi rasa sihat sikit. Sebelum ni, sakit 13 hari. Nabi sakit 13 hari. Nabi minta izin dekat, sebelum tu lah, masa awal-awal sakit tu, Nabi minta izin dekat isteri-isteri dia supaya aku nak duduk dekat rumah Sayyidatina Aisyah je lah, nak pindah-pindah sakit kan. Semua bagi, kalau kau nak jumpa aku, pergilah rumah Sayyidatina Aisyah. Maka semua bagi. Maka Nabi duduklah rumah Sayyidatina Aisyah ketika sakit. Hari terakhir tu, hari ke-13 sakit, hari terakhir, Nabi sakit, rasa sihat sikit, rasa ringan sikit. Tu ringan. Yang mana waktu tu Sayyidina Abu Bakar dah jadi imam berapa hari dah? Kan 17 kali tadi, 17 kali sembahyang tadi kan. 17 waktu, 17 waktu. Pada hari Nabi nak wafat, Nabi rasa ringan, Nabi pun maka keluar ia. Nabi pun keluar. Nabi bagi tahu dekat seseorang tu, Nabi kata, cari 2 orang untuk papah aku. Aku rasa ringan sikit lah nak keluar. Maka cari 2 orang. Nabi pun sandar kat orang tu, jalan slow-slow. Pergi ke, dengar ada macam komat tu, macam nak semayang tu, Nabi keluar lah slow, dipapah. Padahal Abu Bakar sembahyang ia dengan manusia akan subuh. Sayyidina Bakar tengah jadi imam dengan manusia, dengan sahabat-sahabat lain nak jadi imam. Macam biasalah, kan ganti Nabi. Bila Sayyidina Bakar tengok gitu, dia perasan Sayyidina Bakar nak berundur. Nak berundur gitu, Nabi tak bagi. Sayyidina Bakar nak berundur, Nabi tak bagi. Tak bagi undur. Mana boleh? Takkanlah Nabi jadi makmum, dia kata. Nabi pula jadi makmum. Mana boleh? Ini hari terakhir ni. Akhir sekali, riwayat dalam kitab kita tak tulis. Tapi dalam kitab-kitab macam Syamil Muhammadiyah ke, dia cerita tentang Nabi akhir sekali duduk sebelah Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar jadi imam, duduk sebelah. Duduk sebelah. Barulah Sayyidina Bakar teruskan sembahyang. Tapi dalam kitab kita ditulis apa? Maka sembahyang ia di belakangnya hal keadaan berimam dengan dia. Dalam kitab kita ditulis jelas. Sayyidina Bakar jadi makmum. Nabi jadi makmum, Sayyidina Bakar jadi imam. Walaupun Nabi tak bagi, Sayyidina Bakar tak dengar cakap nak turun, nak ke belakang juga. Akhir sekali, mungkin maksud dia ni, Nabi duduk belakang sikit lah kot. Ataupun mungkin duduk sama dengan Sayyidina Bakar. Itu petanda lagi, Sayyidina Bakar lah pengganti. Petanda lagi tu. Kena fikir banyak dah tanda tu. Kalau nak cerita daripada awal, Nabi hijrah, nak berdua-duaan keluar dengan Sayyidina Bakar, bukan dengan Sayyidina Umar. Kalau tengok daripada awal lagi banyak lah. Ini dah tengok dah masa sakit pun nampak lagi Sayyidina Bakar. Dan mengizinkan oleh segala isterinya. Yang saya sebut tadi, tersebut awal pula. Dan mengizinkan segala isterinya baginya bahawa sakit ia di dalam rumah Sayyidatina Aisyah yang sebut tadilah. Isteri dia semua Nabi minta izin, ikut giliran tu, semua bagi giliran kat Sayyidatina Aisyah sebab aku sakit ni. Semua isterinya izin. Maka masuk ia akan rumahnya radhiyallahu anha pada hari Isnin. Rumah Sayyidatina Aisyah tu yang lepas dah semua setuju, Nabi pindah ke rumah Sayyidatina Aisyah terus, tak ikut giliran dah pada hari Isnin. Dan masuk kepadanya oleh setengah sahabat. Ada sahabat pun masuk sekali ikutlah. Ikut hantar pun semua. Mengiring. Dan pada tangan, ni masa hari terakhir ni, hari terakhir. Kejap. Okay. Yang ni cerita hari yang tadi tu lah, hari yang Nabi sakit keluar Sayyidina Bakar. Ni cerita, sambungan cerita tadi. Dan bila habis sembahyang, Nabi masuk. Bila Nabi masuk, ada beberapa sahabat ikut masuk sama. Antaranya Abbas masuk sama. Ibn Abbas masuk ikut Nabi, masuk macam hantar Nabi balik rumah lah kan. Dan pada tangannya kayu sugi. Ni masa dah memang ujung-ujung lah. Ni lagi setengah jam ke, lagi 15 minit nak wafat ni. Ujung-ujung dah.
Tadi awal sikit lagi beberapa jam masa nak jadi semayang tadi. Pada tangannya kayu sugi. Bukan ke tangan, ada kayu sugi dekat tangan seseorang. Macam itulah kita kata. Atau ada terletak kayu sugi di tepi tu. Nabi tak pegang lagi. Kemudian Nabi tengok kayu sugi tu. Tengok je. Tengok. Maka Sayyidatina Aisyah tahu. Ni baca. Dan masuk kepadanya oleh setengah saat. Dan pada tangannya kayu sugi. Kata Situna Aisyah, padahal aku tengah mempersandarkan dia. Sayyidatina Aisyah pegang Nabi lah. Nabi sandarkan Nabi. Nabi sandar dekat Sayyidatina Aisyah. Maka aku lihatkan dia menilik kepadanya. Dia tengok je kayu sugi tu. Tengok, Nabi tengok. Lemah dah waktu ni, tengok aje. Dan ketahuilah aku bahawasanya berkehendak bersugi je. Aku tahu Nabi nak sugi ni. Maka sembahku, perhamba ambilkan dia bagi tuan hamba. Nak ke? Kalau nak ambil. Macam tu lah, mungkin duduk kat tepi tu ke, duduk belah sana kan. Nak ke? Tengok kayu sugi tu. Kalau nak, saya nak ambil. Kata Sayyidatina Aisyah. Maka mengisyarat dia angguk. Nabi pun angguk. Nak. Bahkan, Nabi sebut, bahkan nak. Maka aku ambil, Sayyidatina Aisyah ambil. Unjukkan kepadanya, bagi. Maka keras ia atasnya. Nabi nak tak terkeras. Kan dia kena gigit dulu. Kayu tu, dia kena peracur sikit kat depan tu. Penyek sikit kat depan tu kan, gigit. Kalau tidak, nak macam mana? Nak bagi dia berbulu tu. Kan? Kalau tidak, dia kerah gitu. Ya? Maka dia tengok Nabi tak boleh buat itu, tak larat sungguh. Maka aku Sayyidatina Aisyah perlembutkan dia baginya. Sayyidatina Aisyah gigit, isteri dia gigit, bagi dia lembut lah. Dan adalah antara dua tangannya bekas air. Nabi pun ambil, sugilah. Dekat tangan Nabi, dekat tangan ada bekas, ada air. Maka Nabi celup dalam air tu. Maka menyapu ia dengan keduanya akan mukanya, hal keadaannya berkata. Nabi pun ambil air, Nabi pun basuh muka. Ini lagi beberapa minit. Beberapa minit nak wafat. Celup, lepas tu Nabi baca apa tu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi gitu. Bahawasa bagi mati ini beberapa mabuk. Nabi sebut nak mati, bukan mati. Nak mati tu mabuk. Nak mati ni mabuk. Daripada ni yang kita duk sebut apa? Sakaratul maut. Apa sakarat? Sakar. Mabuk. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Sukara, mabuk. Ya, Quran tu. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Tapi ayat tu dimansuhkan dengan ayat lain. Tapi kita duk baca lah selalu. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk sehingga kamu tahu apa kamu cakap. Ketika pada waktu tu sahabat sembahyang tapi merepek. Mabuk, minum arak, masa tu tak haram arak lagi. Awal-awal Islam. Minum arak, mabuk, Allahu Akbar, cakap merepek. Gelak-gelak. Maka turun ayat, kalau nak sembahyang jangan minum arak. Jangan mabuk. Kalau tak nak sembahyang, maksudnya dah lepas sembahyang baru mabuk. Boleh ke? Boleh. Mula-mula Islam. Tak lama lepas pada tu, beberapa bulan lepas pada beberapa tahun lepas pada tu, turun ayat lain pula. Langsung haram arak. Sebab arak dia haram secara berperingkat. Zina haram terus. Dia tak ada berperingkat. Boleh zina. Mula-mula boleh zina dulu. Setelah beberapa tahun tak boleh zina. Tak. Terus tak boleh. Tapi arak peringkat. Mula-mula boleh minum arak. Lepas tu pula minum arak boleh, tapi ketika sembahyang tak boleh. Lama lagi haram terus. Haram. Jadi sakarat ni mabuk. Jadi sebab tu kita panggil mabuk maut, mabuk nak mati. Sebab tu jangan kita ngata kat orang. Saya banyak kali jumpa orang nak mati, orang sakaratul maut. Dia mulut dia cakap merapu. Dia kata pergi panggil Metah, pergi panggil Semetah, panggil siapa? Pok Su. Dia panggil Semetah, aku nak jumpa Pok Su. Pok Su mana?
Pak Su yang duduk sebelah rumah tu, anak dia cuit. Ustaz, Pak Su tu dah mati 35 tahun. Asal pula ayah aku ni membela ke apa ni? Dia rasa begitu. Tak. Mabuk kan cakap mengapu. Memanglah cakap mengapu. Gi. Anjing pergi. Ada anjing. Nak terekam dia. Ini petanda. Bukan ahli syurga ni, ahli neraka, ahli nar. Jangan mudah-mudah gitu Mabuk. Bukan mabuk minum toddy, bukan mabuk minum arak, bukan mabuk sakarat. Semua orang akan mabuk tu. Kalau Allah selamatkan, tak ada cakap mengapu. Tapi mabuk tetap ada. Sakarat tetap ada. Dia memang akan cakap mengapu. Sebab tu namanya mabuk. Nabi kata mabuk. Cuma Allah selamatkan Nabi, tak adalah cakap mengapu. Sesungguhnya sakarat ni, nak mati ni mabuk. Bukan tu aja, terbayang macam-macam. Terbayang dosa-dosa yang dulu satu-satu. Macam slide. Projektor. Macam kita duk kaih benda ni. Bukan kaih. Kaih. Tak puas lagi. Tahu-tahu 3 jam. Wah, dah 3 jam dah aku tengok benda ni. Nak tidur pukul 12, tidur pukul 3. Sebab duk kaih benda ni. Kau kaih. Duk skor benda ni. Galik saya banyak kali dah kena. Astagfirullahaladzim kata. Lepas ni tak ada. Nak tidur nak apa, biar letak kat tepi. Allah, sebelum tidur, kaih dulu. Kaih sejam tu. Aduh, buang masa. Kalau baca kitab tu berapa banyak dah boleh tu. Kalau baca Quran tu berapa muka surat dah. Tapi kadang-kadang kena juga, nak macam mana. Macam tu lah, masa nak mati tu, dosa. Mabuk. Masa tu lah setan datang. Dah lah dalam keadaan tersangat lemah. Nak mati. Mabuk. Takut. Semua ada waktu tu. Tiba-tiba setan datang. Menyerupai orang yang paling kita sayang. Tak kisahlah guru kita, anak kita yang dah meninggal. Mak ayah kita. Mak ayah pun mari. Mak dia mari. Ni. Marilah ikut mak. Jom. Mak dah lama dah duduk. Kami duduk kat tempat best. Rupa-rupanya Tuhan ni tak ada Tak ada Tuhan ni pun. Kami elok-elok je. Duduk kat syurga sekarang ni. Jadi jomlah ikut mak. Ya ke mak tak ada Tuhan? Yang mak ajar dulu. Mak ajar, mak tersilap. Jom ikut mak. Oh ya ke? Ikut. Habis mati kufur. Tanam dekat perkuburan Islam. Semayang, doa, tahlil buat. Tapi kufur. Tapi itu hanya Allah je tahu. Guru dia mari. Aku ajar kau selama 15 tahun tentang hukum hakam. Aku nak bagi tahu yang aku ajar tu sebenarnya salah. Buktinya aku dah kembali kepada aku dah mati. Rupa-rupanya Tuhan bukan Allah. Yang lain. Aku guru kau kan? Ikut aku. Ikut je habis. Itu yang takut tu. Dalam keadaan takut, dalam keadaan menggeletar, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tak tahu, tak pernah berlaku, mana tahu? Orang mati sekali je. First time jadi. Macam-macam. Mabuk lagi. Sebab tu kita disuruh untuk berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Supaya kita tak kena mabuk sakaratul maut tadi tu. Mabuk kena. Tapi supaya kita terselamat. Selalu ada doa-doa yang imam baca kan. Amin kuat sikit. Bab tu sakaratul maut tu. Macam mana doa dia? Dia lupa lagi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Sebab apa? Memang semua orang kena mabuk. Kemudian Nabi pun kena mabuk mabuk maut tadi, sakaratul maut. Takkan kita tak kena. Kita lagi teruk lah. Kemudian mendiri ia akan tangannya. Dia pun angkat tangan. Angkat tangan. Nah, dia angkat tangan macam ni. Maka jadilah ia berkata. Nabi pun sebut Firrafiqil a'la. Nabi sebut Rafiqil a'la. Firrafiqil a'la. Maksudnya bahkan apa? Teman yang tertinggi. Gitulah. Lebih kurang maksud dia. Bahkan teman yang tertinggi. Maksudnya Nabi memilih untuk kembali kepada Tuhannya.
Maknanya lepas pada tu hingga diqabatkan dia dan cenderunglah tangannya. Lepas tu begitu lah, jatuh maksud wafat. Jadi kalimah yang terakhir Nabi adalah fir rafiqil a'la. Kita man akhiril kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Jadi kita nak akhir kalam tu. Kita nak la ilaha illallah. Nabi la ilaha illallah. Ada juga masa dia celup tu la ilaha illallah. Sapu muka. Kan? Lepas gusi dulu, sugi dulu. Sugi, celup tangan, masuk muka. Bagi segar sikit, kemudian angkat tangan macam doa lah kita kata, dalam keadaan baring. Fir rafiqil a'la. Tu last. Bukan, la ilaha illallah dulu, celup. Ulang balik. Sugi. Sugi, lepas sugi, celup tangan, depan tu ada air. Kemudian masa celup tu sapu dulu, masa menyapu tu. La ilaha illallah. Sapu je tu, sapu la ilaha illallah. Sapu muka, habis taruh tangan fir rafiqil a'la. Ditarik waktu tu. Cenderunglah tangan ni, jatuhlah tangan. Itu ayat yang terakhir lah. Sebab tu ada kisah cerita-cerita yang Nabi nak meninggal, Nabi kata ummati itu kan. Bukanlah ummati, tapi Nabi memang Nabi sebut ummati, tapi bukan waktu masa nak tu. Akhir sekali kata apa? Tengok tu Nabi, masa dia nak meninggal dah ni, dah wafat dah, ingat lagi kat umatnya. Ummati meninggal. Tidak, bukan. Ummati itu waktu lain, yang bukan waktu sakit pun. Ada Nabi ada tertentu, ada kata Nabi ketika Isra' Mi'raj ada, Nabi tengok umat aku. Dan ummati juga dikisahkan Nabi panggil ketika hari kiamat. Dekat padang mahsyar, pakat-pakat nak minum telaga Kautsar, Nabi pun tengok, oh ni umat aku. Ummati mari minum. Itu adalah. Tapi kalau masa nak meninggal, masa nak wafat tak ada. Tak disebut ummati. Dan kisah tu memang masyhur lah, tersebar. Tapi benda tu kecil je. Cuma salah lah. Salah tetap salah. Cuma benda taklah benda besar. Bukan benda akidah pun. Cuma perkataan yang terakhir Nabi sebut, itu saja. Yang dalam kitab ni jelas lah. Perkataan terakhir, la ilaha illallah fir rafiqil a'la. Maka tatkala wafat Rasulullah, jadi kurang akal beberapa sahabat. Mari kita tengok sahabat mengamuk pula. Cukup ada dulu, sejam lah. Kemudian ada sahabat tak berhenti, menangis, apa dah jadi, apa habislah kita, macam mana kita ni. Sayyidina Abu Bakar standard lah, pedang aja lah. Siapa kata Nabi dah meninggal, Nabi tak ada dah, hilang kepala. Pancung kepala. Apa lagi? Habis tu Nabi pergi mana? Sayyidina Umar kata, Nabi, apa dia sebut ni? Seperti Nabi Musa. Siapa kata Nabi wafat, Nabi mati, aku pancung. Habis tu Nabi gimana? Nabi seperti Nabi Musa. Apa Nabi Musa? Ada kisah Nabi Musa kan? Kita cerita akan datang. Ada yang kata, okey, tak boleh kata Nabi. Siapa kata Nabi wafat, kena pancung, mati. Habis tu Nabi gimana? Diangkat ke langit. Ada macam-macam. Yang penting jangan kata. Ada jawapan, semua ada tu. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar datang. Hero datang. Sayyidina Abu Bakar baca 2-3 ayat Quran, sejuk Sayyidina Umar. Tak jadi pancung orang. Itu ayat Quran tu semua ada cerita ni. Tu ada. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tu. Baca ayat Quran je. Cukup lah. Alamak, tersedar. Para sahabat baca ayat Quran je. Cukup lah. Tak payah ni sangat. Tak perlu susah nak terang buat kuliah. Mai aku nak sekolahkan kau sikit. Tak payah. Baca ayat Quran je. Baca satu ayat je. Baca ayat tersedar. Tersedar. Sayyidina Umar juga yang duduk bawah pokok tu. Nabi baca satu ayat je. Duduk bawah pokok. Dia berjanji dengan Nabi nak tunggu dekat nak pergi ke satu tempat sekali sama-sama lah. Sayyidina Umar kata, tak apa, aku tunggu tengah jalan. Pertengahan jalan aku tunggulah, nanti kita terus pergi. Nampak Nabi jalan lepas pada waktu yang ditetapkan. Sayyidina Umar dah siap tunggu-tunggu bawah pokok.
Dah tunggu kat bawah pokok. Nabi pun sampai. Seperti yang dijanjikan. Jom. Tapi masa Nabi sampai-sampai, Nabi baca satu ayat dah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sayyidina Umar yang duduk di bawah pokok tadi berteduh lah, panas. Kan pernah masih. Dia dengar macam tu, melompat terus pergi tempat panas. Kita baca apa? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Okey. Tak apa-apa. Tapi sahabat cukup baca satu ayat cukup. Melompat. Kenapa melompat? Tengoklah maknanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya nanti tentang nikmat apa yang kamu dapat. Di akhirat ni kamu akan ditanya. Apa nikmat? Nikmat teduh. Masa teduh tu berapa kali zikir pada Allah? Masa teduh tadi berapa ayat Quran baca? Masa teduh tadi buat apa? Nikmat tu. Dia akan ditanya. Tak apa kalau macam tu tengah panas lah. Janji aku tak nak tanya. Kita akan ditanya ni. Tu. 1, 2, 3, 4. 5 aircon ada. Nikmat Allah bagi. Kamu akan ditanya nanti dengan nikmat ni. Kenapa tak datang juga walaupun ada nikmat aircon? Malah kat rumah tak ada aircon, panas. Sini ada aircon, tak mari juga. Kamu akan ditanya nikmat tu. Kamu akan ditanya. Nabi tidur belakang berbekas. Tidur. Kita tidur, tilam kita 4,000 lebih. Tiap-tiap bulan ada orang bagi bayar bulanan. Ada sekarang ramai lah. Tidur sampaikan subuh sembahyang pukul, ataupun terlepas subuh atau subuh sembahyang lewat. Kamu akan ditanya nikmat tilam tadi. Kenapa nikmat yang Allah bagi tapi subuh pukul 7? Kenapa nikmat yang Allah bagi subuh tertinggal-tinggal sekali? Akan ditanya nikmat. Semua nikmat. Motor, kereta. Kenapa ada kereta ada tapi dekat tapi tak boleh datang? Ditanya. Kenapa? Ditanya, bukan tentu salah, tanya je. Oh, rupanya salah. Kalau tanya sakit, sakit tak apalah. Maksudnya ditanya. Semua kena tanya. Duit yang banyak dalam bank tu semua kena tanya. Janji nikmat aja, semua kena tanya. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Selain tasbih kafarah dan salatullah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.